Salam sejahtera. Sekarang, saya ingin membentangkan latar belakang perniagaan. Nama syarikat kami adalah Cheesylicious Sdn Bhd. Alamat kami adalah pada Wasiti Mall, Kubang Pasu, Sintok, Kedah. Email yang tertera adalah cheesylicious303@gmail.com. Nombor telefon kami adalah 011-5666-3878. Nombor fax kami adalah 09-546-798-567. Laman web yang dimiliki oleh Cheesylicious adalah www.cheesylicious.com.my. Jenis perniagaan yang ditumpukan oleh kami adalah berasaskan kepada makanan dan minuman, iaitu food and beverage. Aktiviti utama yang dilakukan adalah membekal dan menjual produk kerepek segera ikan yang berperisakan cheese kepada pelanggan secara atas talian dan fizikal. Tarikh perniagaan berdaftar. Tarikh perniagaan didaftarkan adalah pada 5 Mei 2022. Nama bank yang dimiliki oleh Cheesylicious adalah Maybank Berhad. Dan nombor akaun bank tertera adalah 0345 45 677 534. Sekian. Selain itu, format tugasan atau template rancangan perniagaan adalah seperti berikut, iaitu bermula dengan logo Cheesylicious di atas sekali, dan seterusnya adalah Cheesylicious Sdn Bhd, iaitu nama kepada syarikat kami. Di bawah Cheesylicious Sdn Bhd adalah nombor pendaftaran. Seterusnya, perniagaan penjualan makanan segera, iaitu berkaitan apakah perniagaan yang di produk, iaitu bermaksud aktiviti perniagaan yang dijual oleh kami adalah berteraskan atau berfokuskan kepada penjualan produk secara fizikal dan juga atas talian. Tempat perniagaan kami adalah pada Wasiti Mall, Kubang Pasu, Sintok, Kedah. Di bahagian bawah tertera adalah telefon nombor serta fax kepada syarikat ini. Dan akhir sekali adalah tarikh pendaftaran syarikat, iaitu 5 Mei 2022. Saya Stephanie Michelle Anin yang memegang nombor matrik 289716 ingin menerangkan anda tentang rancangan eksekutif bagi perniagaan kami. Rancangan perniagaan ini berkaitan dengan perniagaan Cheesylicious yang merupakan perniagaan yang menjual kerepek berperisa ikan yang disaluti oleh serbuk keju. Okey, fokus utama rancangan perniagaan ini adalah untuk mengumpul dana bagi modal perniagaan agar dapat membeli bahan produk yang ingin dijual. Jadi, pengumpulan dana bagi modal ini tujuan untuk pembelian keropok, serbuk keju, balang, stiker serta sebagai modal bagi membeli kembali produk perniagaan sekiranya laris. Okey, melalui aspek-aspek yang ditunjukkan dalam rancangan perniagaan ini, ia membuktikan bahawa perniagaan Cheesylicious ini layak untuk mendapatkan pinjaman dan untuk menjual lebih banyak kerepek dalam masa yang singkat. Okey, sebelum memulakan perniagaan, setiap rangkaian kongsi kami menyumbangkan modal yang diperlukan bagi menanggung kos pembelian barang, belanja perkhidmatan dan juga kos pengangkutan. Okey, perniagaan ini beroperasi di UM dengan cara mempromosikan produk kami di setiap Dewan Penginapan Pelajar, termasuklah di Bukit Kaci yang terletak kira-kira 3 km dari universiti. Perniagaan ini juga melakukan penjualan secara online melalui Facebook, WhatsApp, Instagram dan website yang ditubuhkan. Jadi sesiapa yang berminat untuk membeli barangan boleh menghubungi kami. Dan bukan itu saja, Cheesylicious ini turut menyediakan khidmat pengantaran melalui cash on delivery. Okey, maksudnya COD. Okey, bayaran secara atas online ataupun deposit bank juga diterima. Okey, setelah melakukan urusan jual beli, kami akan mendapatkan maklum balas tentang kepuasan pelanggan mengenai produk kami. Okey, jumlah daripada hasil jualan akan diberikan kepada setiap rakan kongsi melalui
setiap rakan kongsi, manakala selebihnya akan dikira sebagai untung bersih bagi perniagaan ini. Jadi memandangkan tahap persaingan yang tinggi disebabkan terdapat juga pelajar-pelajar yang menjual produk makanan, kami membuat strategi dengan mempromosikan juga produk Cheezylicious kami melalui aplikasi TikTok yang sangat popular dan sangat bermanfaat untuk membuat untuk menarik peminat untuk membeli bahan ataupun produk yang dijual oleh kami. Okey, bukan itu saja, Cheezylicious juga mengambil berat tentang kualiti dan juga tahap kebersihan. Oleh itu, perniagaan Cheezylicious ini berusaha untuk meneruskan perniagaan agar mendapat sambutan yang lebih baik daripada pelanggan. Sejarah syarikat Cheezylicious bermula pada bulan Mei 2022. Nama Cheezylicious dipilih kerana sinonim dengan produk kami iaitu Instant Cheese Fish Cracker, iaitu krepek ikan bersalutkan keju. Syarikat kami bertempat di Changlun, Kedah, YYM, dan syarikat kami juga menyediakan perkhidmatan COD, pos laju dan cashless. Syarikat kami majoriti menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan jualan kami, yaitu seperti di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Perniagaan kami masih melakukan banyak penjualan sehingga kini. Status syarikat. Syarikat kami kini diasaskan oleh Nur Badliani Nasuha binti Badrillah dan dibantu oleh Wi Kainan bersama 8 ahli lagi. Nurul Albiani binti Yunus ialah pengurus kewangan kami dan dibantu oleh Shantini Epi Chandran. Selain itu, jawatan pengurus kewangan dipegang oleh Siti Maryam binti Muzan bersama dengan penyelia iaitu Nur Syuhada binti Rani. Manakala Krista Jesmi memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran dibantu oleh Nur Hazwani binti Burahil. Terdapat juga jawatan lain iaitu pengurus operasi dan penyelia operasi yang dipegang oleh Tiva Yasri Epi Jayakumar dan Stephanie Michelle Anin. Syarikat Cheezylicious ini memulakan operasi menjual krepek instant fish cracker melalui akaun rasmi Instagram Cheezylicious 3 dan akaun Facebook Cheezylicious. Produk kami memberikan kenikmatan krepek yang sesungguhnya walau dimanapun kita berada. Oleh itu, produk ini menjadi pilihan kami semua untuk dijadikan bahan utama jualan kami. Seterusnya ialah rancangan masa depan. Rancangan masa depan berguna sebagai pelan agar produk kita dapat bersaing dalam pasaran masa-masa akan datang. Platform ini dapat menjadi sebagai petunjuk kepada pengasas untuk lebih kreatif mempromosikan produk kita. Ia juga mengenal pasti usahawan, pekerja, dan pembekal kita. Rancangan masa depan juga memberikan kemudahan kepada usahawan dalam menjalankan syarikat mereka dengan baik. Oleh itu, rancangan masa depan amat penting bagi sesebuah syarikat agar dapat mengekalkan kecemerlangan dan kejayaan syarikat. Pentadbiran organisasi kami terdiri daripada pengasas bersama barisan pengurus iaitu pengurus kewangan, pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran dan juga pengurus operasi. Pembantu kewangan selaku penolong kepada pengurus kewangan. Penyelia adalah selaku penolong kepada pengurus pentadbiran iaitu administrator. Pembantu pemasaran dan penyelia operasi. Seterusnya, modal permulaan perniagaan. Kumpulan ini terdiri daripada 11 orang ahli dan setiap orang ahli perlu membayar RM50 sebagai modal perniagaan. Jadi, jumlah untuk modal perniagaan sebanyak RM550. Seterusnya, keperluan pejabat dan perbelanjaan utiliti. Kami menggunakan 3 jenis peralatan iaitu selotip, gunting dan marker. Selotip kami menggunakan 20 unit yang berharga RM2.50 seunit dan berjumlah sebanyak RM50. Seterusnya, gunting dan marker kami menggunakan 10 unit yang berharga RM2 seunit dan masing-masing berjumlah RM20. Dan syarikat ini tidak mempunyai perbelanjaan utiliti. Senarai jawatan dan bilangan pekerja. Dalam senarai tersebut, terdapat nombor 1 hingga nombor 9. Jawatan yang diperlukan atau skop yang diperlukan dalam syarikat ini. Pertamanya,
pembangunan laman web atau website developer. Kedua, pengurus social media. Ketiga, pentadbir sistem. Keempat, accountant. Kelima, penyapu lantai. Keenam, ejen pemasaran. Ketujuh, staf pejabat. Kelapan, pembangun sistem dan pengambilan pesanan. Dan akhir sekali, riders. Bagi jawatan pembangunan laman web iaitu website developer, kita memerlukan 4 bilangan pekerja dalam menjawat jawatan tersebut. Bagi pengurus social media, 3 bilangan pekerja yang diperlukan. Untuk pentadbir sistem, samai 5 orang diperlukan untuk menjawat jawatan tersebut. Dan accountant, hanya seorang accountant diperlukan. Penyapu lantai, bagi jawatan penyapu lantai, senamai 6 orang diperlukan untuk bekerja. Bagi ejen pemasaran, oleh kerana ejen adalah penting bagi memastikan promosi dan marketing ataupun pemasaran produk kami berjalan dengan lancar ataupun dipromosikan secara ketara, oleh itu kita memerlukan seramai 50 bilangan pekerja dalam bidang tersebut. Memerlukan ejen yang mahir untuk memasarkan produk kami, iaitu seramai 50 orang. Staf pejabat yang diperlukan adalah 30 bilangan pekerja, pembangun sistem pengambilan pesanan, 9 orang diperlukan dan akhir sekali riders selamai 100 orang. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahada binti Rani, matriks nombor 286361. Rancangan pengeluaran atau rancangan operasi. Rancangan operasi ini dilakukan adalah untuk dijadikan panduan kepada perniagaan tentang tugas yang akan dijalankan kelak. Rancangan ini merangkumi proses transformasi yang menukarkan input kepada output yang dikehendaki. Rancangan operasi ini amat penting untuk memastikan perniagaan ini berjalan dengan lancar. Syarikat kami hanya menyediakan satu jenis produk sahaja, iaitu Cheesy Instant Fish Cracker. Antara bahan-bahan yang digunakan di dalam produk ini adalah tepung, ikan, minyak, sayuran, garam, gula, cili dan serbuk cheese. Semua bahan ini digunakan amatlah bermutu tinggi. Aplikasi produk Cheesy Instant Fish Cracker boleh dinikmati bila-bila masa sahaja dan yang paling sesuai dijadikan kudapan ketika menonton televisyen. Kebaikan produk. Kualiti Cheesy Instant Fish Cracker dijamin bersih, sihat, sedap dan halal yang disahkan JAKIM. Harga yang berpatutan iaitu RM15 sebalang. Reka bentuk produk yang disediakan dalam balang bagi mengelakkan produk rosak. Bentuk keropok yang sesuai memudahkan pelanggan untuk menikmatinya. Bagi proses operasi pula, pengusaha membeli produk secara pukal dari stokis. Pengusaha juga akan berurusan bersama stokis untuk membuat keputusan mengambil berapa kilogram keropok untuk dijual. Produk ini juga akan dihantar mengikut harga yang ditawarkan. Pengusaha memulakan aktiviti pembungkusan dan memproses produk bersama-sama rakan niaga apabila produk telah tiba. Pengusaha akan melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Melalui proses ini, maklumat lengkap pelanggan seperti nama, nombor telefon dan alamat diperlukan untuk memudahkan pengurusan penghantaran produk kepada pelanggan. Seterusnya, pengusaha akan menimbang produk pengikut berat dan membungkus dengan baik supaya produk tidak rosak. Proses penghantaran akan dilakukan setelah selesai membuat bungkusan. Penghantaran dilakukan melalui perkhidmatan cash on delivery. Pelanggan hanya perlu menunggu hingga produk sampai. Untuk carta aliran pula, carta jawatan dan bilangan pekerja di bahagian operasi seperti berikut. Bermula dengan kedudukan teratas iaitu pengasas Nur Badiari Nasuha, diikuti dengan pengasas bersama iaitu Wei Kainan. Terusnya pengurus operasi iaitu Tiba Yasir anak perempuan Jayakumar dan dibantu iaitu penyelia operasi Stephanie Michelle dan akhir sekali 10 orang pekerja yang bertanggungjawab menjadi bahagian operasi. It's sweet and it's cheesy ialah cara pemasaran yang ditaktifkan oleh Cheesylicious. Hal ini kerana pemasaran ditaktifkan sebagai proses meramal, menetapkan harga, mempromosi dan merakam idea barangan dan perkhidmatan untuk membina pasaran bagi pertukaran yang memenuhi keperluan pelanggan. Jadi pelaksanaan pemasaran penting untuk kejayaan peniaga. Malah rancangan pemasaran dapat menetapkan objektif serta menyenaraikan tindakan yang boleh membantu Cheesylicious mencapai matlamat. Oleh itu, jenis keropok yang digunakan ialah keropok ikan segera berkos seunit yang dijual oleh pembekal RM7.60, manakala pihak Cheesylicious menjual RM15 seunit yang margin untuk kasarnya seunit ialah 49.43%.
Cheesylicious menumpukan sasaran pasaran dari kumpulan pelajar institusi pengajian tinggi, terutamanya pelajar Universiti Utara Malaysia. Di samping itu, kumpulan penduduk yang tinggal di sekitar calon, manakala kumpulan pelajar dari lapisan peringkat sekolah seperti tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah, serta kumpulan pekerja dari sektor awam serta swasta juga turut menjadi tumpuan sasaran pasaran. Akhir sekali, pelanggan dari internet sama ada dari Facebook maupun Instagram. Oleh itu, produk Cheesylicious menawarkan cita rasa yang lengkap kepada pelanggan, terutamanya pelanggan dari kumpulan pekerja dan juga pelajar. Pesaing merupakan persaingan antara syarikat lain yang sama jenis perniagaan dan menawarkan produk yang sama. Hal ini bagus untuk sesebuah perniagaan yang memiliki saingan dengan pesaing lain kerana ia boleh meningkatkan perniagaan itu sendiri. Oleh itu, perniagaan Cheesylicious memiliki pesaing yang menjual di pelbagai platform internet seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Antara nama pesaing yang menjual produk yang sama dengan produk Cheesylicious ialah Mi Jo Leko Cita Rasa Terengganu, Makan Kopok.co, Keropok Ikan Natra dan juga Keropok Ikan Berperisa. Rancangan pemasaran yang dilakukan oleh Cheesylicious untuk membolehkan perniagaan menguasai pasaran adalah dengan menggunakan strategi 4P, iaitu Price, Promotion, Place dan Product. Pertama, harga. Produk Cheesylicious menjual dengan harga yang berpatutan dan ia berkonsepkan price follower atau kata lainnya mengikut harga pasaran seperti ditetapkan oleh pesaing sedia ada dalam pasaran. Oleh itu, harga produk makanan yang ditawarkan kepada pelanggan ialah RM15 bersamaan 250 gram. Menerusi promosi, Cheesylicious dapat dikenali dengan mudah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Melalui media sosial, pelanggan dapat mengenal produk dengan lebih jelas dan senang untuk berhubung dengan penjual melalui link nombor telefon yang diberikan. Produk Cheesylicious juga dimuat naik ke dalam WhatsApp group bagi mempromosikan kepada pelajar Universiti Utara Malaysia untuk mengetahui tentang produk Cheesylicious. Dari segi pengedaran, pihak Cheesylicious mempunyai beberapa peringkat dalam melakukan proses pengedaran. Peringkat pertama, mengambil bekalan produk daripada pembekal. Peringkat kedua, mengasingkan keropok ikan yang telah rosak atau plastik bocor semasa menerima keropok ikan. Peringkat ketiga, sekiranya keropok ikan rosak, ia akan dikembalikan kepada pembekal selepas selesai pengasingan. Kemudian, peringkat keempat, memulakan penjualan keropok ikan di akaun media sosial Cheesylicious iaitu di Instagram dan di Facebook. Peringkat kelima, selepas menerima mesej daripada pelanggan, proses menyemak dan membungkus pesanan akan dibuat. Akhir sekali, peringkat keenam, membuat penghantaran ke lokasi semasa yang diberikan oleh pelanggan. Cheesylicious ini mengambil berat tentang kualiti produk sebelum dihantar kepada pelanggan. Oleh itu, pihak Cheesylicious akan membekalkan produk berkualiti tinggi menerusi kerjasama antara pembekal yang dipercayai. Selain itu, memastikan menyemak tarikh luput produk sebelum menghantarnya kepada pelanggan. Tambahan pula, memastikan bahawa pembungkusan produk dibungkus dengan baik dan balang yang digunakan kedap udara. Selamat sejahtera, saya Shantini dan rakan saya Divya Sri telah menguruskan bahagian multimedia dan publicity. Kami telah menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, laman sesawang dan WhatsApp untuk mempromosikan dan menjual produk kami.
Saya akan menerangkan kaedah yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami melalui Facebook dan WhatsApp. Pertamanya, kami telah mencipta suatu poster untuk mengedarkannya dalam sosial media tersebut. Kami telah mewujudkan satu Facebook page untuk produk kami dengan menggunakan nama Cheesylicious dan mencipta cover page dan video yang berkaitan dengan produk, serta telah memuat naik dalam Facebook. Kami telah sertakan butiran-butiran yang berkaitan dengan produk seperti harga dan nombor untuk dihubungi dalam poster dan FB cover page. Facebook merupakan platform yang paling efektif untuk mempromosikan produk kami kerana terdapat satu Facebook group yang bernama Newsseek di mana kebanyakan peserta grup tersebut merupakan pelajar dan staf UUM. Pengiklanan menggunakan Facebook merupakan langkah yang paling berkesan kerana poster kami telah disampai kepada lebih daripada 1,000 orang dalam masa seminggu. Poster telah disampaikan kepada lebih ramai orang berbanding Facebook cover page dan video dan Reels. Melalui grup Facebook itu, kami dapat mengiklankan produk kami kepada pelajar dan staf UUM. Setelah kami berjaya menjualkan produk daripada pelanggan kami mendapat feedback yang positif tentang produk. Selain itu, platform yang seterusnya kami gunakan untuk mengiklankan produk kami ialah WhatsApp. Kami telah mengkongsikan iklan kami dalam WhatsApp group. Aplikasi WhatsApp merupakan satu platform untuk pelanggan menghubungi kami untuk membeli produk. Pelanggan juga dapat menanyakan maklumat yang berlanjutan mengenai produk dan untuk membuat tempahan. Pada pandangan saya, Facebook dan aplikasi WhatsApp telah memainkan peranan penting untuk mengiklankan produk dan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan lebih senang. Saya Devyasri, saya akan menerangkan tentang laman web dan media sosial iaitu Instagram. Bagi mencipta laman seseorang untuk produk Cheesylicious, kami menggunakan pembina laman web iaitu Wix. Dalam laman seseorang produk, kami telah menjelaskan tentang perkhidmatan yang telah disediakan oleh kami. Perkhidmatan yang disediakan ialah cash on delivery di mana pelanggan boleh membuat bayaran selepas menerima produk kami. Di laman seseorang, kami menjelaskan tentang harga bahan-bahan yang terdapat dalam produk. Untuk bertanya lebih lanjut tentang produk, pelawat laman web boleh juga menghantar email kepada kami. Kami juga menerima beberapa email daripada pelawat laman web berkenaan dengan produk kami. Sebagai contohnya, seorang pelawat bertanya tentang rasa produk Cheesylicious iaitu keripik ikan segera. Salah seorang pelawat web bertanya bahawa adakah terdapat sebarang bahan alergen dalam produk kami. Kami juga membuka akaun di sosial media iaitu Instagram bagi mempromosikan produk kami. Kami menerima banyak respons dan tempahan dari laman sosial tersebut. Berbanding dengan laman seseorang, Instagram mendapat banyak respons. Hal ini kerana ramai lebih suka untuk menggunakan media sosial kerana lebih mudah dan senang untuk mengakses maklumat dan berkomunikasi. Rancangan kewangan modal yang kami dapatkan adalah sama rata dari semua pekongsi. Jumlah modal perniagaan kami adalah RM550. Pembelian dan penjualan dilakukan sebanyak 3 kali. Melalui pembelian pertama, jumlah produk yang mampu dihasilkan ialah 40, manakala jumlah modal yang dikeluarkan adalah sebanyak RM488.50. Pendapatan dari jualan pertama adalah sebanyak RM600. Masih terdapat barangan yang dapat digunakan untuk penjualan seterusnya. Aset syarikat semasa menjadi RM661.50. Pembelian kedua mampu menghasilkan sebanyak 60 produk. Jumlah modal yang dikeluarkan adalah sebanyak RM465.50. Pendapatan dari jualan kedua adalah sebanyak RM900. Masih terdapat barangan yang dapat digunakan untuk penjualan seterusnya. Aset syarikat semasa menjadi RM1,105.45. Pembelian ketiga pula mampu menghasilkan sebanyak 60 produk. Jumlah modal yang dikeluarkan adalah sebanyak RM263.25. Pendapatan dari jualan kedua adalah sebanyak RM900. Aset syarikat menjadi
maafkan saya, menjadi RM1,742.20. Setiap balang keropok yang dijual diberikan upah sebanyak RM5 sebagai upah jualan. Aset syarikat yang tinggal adalah sebanyak RM942.20. Untung bersih syarikat adalah sebanyak RM193.20. Bagi jangkaan penyerta aliran tunai, modal yang digunakan adalah sebanyak RM550. Untuk ramalan jualan tunai sebanyak RM2,400. Bagi pembayaran tunai, kami perlu membayar untuk inventory keropok, balang, cheese, stiker, gunting, selotep dan marker. Dan bagi jumlah pembayaran tunai pada praoperasi sebanyak RM463.